sedikit dalam perbincangan dalam kitab yang kita bicarakan tentang zakat, bagaimana yang disebutkan siksa azab bagi orang yang engkar ataupun enggan mengeluarkan zakat. Malam ini kita lihat sambungan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tersurat pada pintu syurga. Tersurat pada pintu syurga, di mana diharamkan bagi atas orang yang kikir, yakni orang yang kedekut, hidung masin, tangkai jeri dan seangkatan dengannya. Tersurat pada pintu syurga, hai syurga, engkau haram atas orang yang kikir dan orang yang meninggalkan zakat dan orang yang dayus, iaitu mengetahui akan isi rumahnya berzina, maka ia diam. Ketika mana dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW terlihat, Nabi telah melihat tertulis pada pintu syurga. Antaranya yang kita pernah sebut, iaitu Nabi melihat kelebihan orang yang bersedekah, orang yang bersedekah, dan kelebihan juga bagi orang yang memberi hutang, memberi hutang. Kelebihan bagi orang yang bersedekah dan orang yang memberi hutang. 28 surat 28. Jadi ditulis di sana, Nabi melihat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu juga, antara yang Nabi melihat iaitu tertulisnya di pintu syurga diharamkan bagi orang yang kedekut, orang yang kikir, bukan kikir yang duk asah. Itu pun kikir juga. Tapi ini kikir, iaitu kedekut, orang yang kedekut. Kenapa diharamkan bagi orang yang kedekut ini? Sebab kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari, daripada Al-Mughirah radhiyallahu an, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melarang keras, kata baginda Nabi, Allah melarang keras orang yang menderhakai ibu bapa, orang yang bakhil, dan orang yang membunuh anak perempuan. Nabi larang keras. Nabi marah sungguh kalau ada di kalangan orang yang mana dia suka derhaka ibu bapa. Sebab itu ibu bapa ni setua mana pun perlu kita berkebajikan kepada dia. Kalau dia ada, lebih-lebih lagi. Kalau dia tiada, maka kita buatlah kebajikan untuk dia dengan cara kita mendekatkan diri kita dengan teman dia, kawan dia waktu dia hidup dulu. Ataupun kita bersedekah pada bulan Ramadan lebih-lebih lagi ni, dengan kita sedekahkan atas nama dia. Beri supaya dia dapat ganjaran yang mana dulu dia mendidik kita, dia menjaga kita daripada kecil sampailah kita boleh kenal dunia, berkeluarganya kita. Maka pengorbanan seorang ibu itu tak terbayar, maka kita buatlah kebajikan kepadanya. Maka sebab itu dalam Al-Quran Allah dah berikan peringatan, tak boleh berkata keras, wala taqul lahum uffin, kepada ibu bapa. Maka sebab itu Nabi larang siapa yang menderhakai ibu dia. Nabi juga larang mereka yang bakhil, kedekut, dan Nabi juga melarang orang yang membunuh anak perempuan. Bakhil ini adalah seburuk-buruk sifat yang dimiliki oleh manusia. Kenapa dikatakan di situ seburuk-buruk sifat yang dimiliki oleh manusia? Sebab apa yang ada pada manusia ni hanya pinjaman sahaja, pinjaman semata-mata. Yang kita ada harta sedikit, yang ada harta banyak, sama, semuanya dipinjamkan saja buat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh tarik balik sekelip mata kekayaan yang dia beri. Hari ini kita lihat ramai jutawan-jutawan Melayu, pemimpin-pemimpin Melayu kaya-kaya, sekejap je jadi wakil rakyat sepenggal kaya. Sebab tu peluang pakat berebut nak jadi itu sebab apa? Nak kau kekayaan.
Selagi boleh jadi duduk atas kerusi itu, dia duduk. Nak jadi apa dekat orang lain, itu hampa punya pasal. Yang penting aku kau selagi boleh. Tapi kena ingatlah bahawa pinjaman semua tu, Allah beri itu pinjaman. Jadi bila Allah tarik balik, sekelip mata Allah boleh tarik. Jadi sebab tu bila kita dapat hak orang, kita pegang amanah orang, tapi kita kedekut, maka itulah seburuk-buruk sikap yang ada pada manusia. Ya, sebab apa? Sebab dia tak sedar bahawa dia ni sebenarnya tak ada daya upaya pun. Dia bekerjalah bertungkus lumus nak cari harta, tapi kalau Allah tak izin, tak dapat. Semua tu Allah yang berikan. Dan Allah boleh tarik balik benda dia dalam apa cara sekalipun. Dengan Allah mendatangkan musibah. Sebab itu disebut di dalam Al-Quranul Karim. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Allah nak sedarkan kepada kita, kata Allah, jika Allah kenakan kepada engkau dengan sesuatu yang bahaya, musibah yang datang, maka tak ada siapa, kata Allah, yang boleh hapuskan benda itu daripada Allah sendiri yang menarik segala-galanya. Jadi musibah hari ini Allah beri ujian kepada kita dengan COVID-19. Datang pula Omicron. Dia nak tersilap nak sebut yang tu Transformer, sebab dia bunyi lebih kurang sama. Megatron. Kadang-kadang nak sebut tu kena slow sikit, takut dia jadi. Allah berikan benda ni, habis satu dunia. Kelang kabut habis. Kita gunakanlah akal minda kita, tapi tak balik kepada Allah. Duk cari jalan, tak jumpa-jumpa. Sebenarnya kena balik kepada Allah. Caranya tu balik kepada Allah. Tapi tak, kita makin berlaku, makin jauh kepada Allah. Ya. Jadi itu yang kadang-kadang lambat nak dapat balik. Itu yang disebut oleh Syekhul Azhar. Dia kata bagaimana Allah nak tarik balik ujian yang Allah beri. Kerana ramai lagi yang bercita-cita kira mana ditarik balik COVID ini, maka ramai yang lebih bercita-cita nak melepak dekat kedai-kedai makan berbanding nak datang melepak di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul lah yang disebut oleh Syekhul Azhar. Jadi sebab tu kena ingat, Allah dah bagi tahu. Allah kata jika dia kenakan sesuatu perkara ni, bahaya yang datang ni, maka tak ada siapa yang boleh hapuskan, melainkan dia juga, iaitu Allah SWT. Sebab itu orang yang bakhil ini akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita baca dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita baca di dalam bab beriman kepada malaikat, tersebut di sana bahawa apa disebut oleh baginda Nabi SAW, setiap pagi setiap manusia itu akan didoakan oleh dua malaikat. Malaikat ini dia akan doakan apa? Kira mana kita dikurniakan harta oleh Allah, ya, diberikan harta. Harta ni tak semestinya rumah banglo, tanah berkeping-keping. Ya, sebab kita ni kadang-kadang bila sebut harta, kita bayang tu saya ni tak berharta, Ustaz. Tak, anak tu pun harta. Anak tu pun harta. Duit dalam poket kita ada apa duit? Ada 5 kupang. Harta juga tu berbanding orang yang langsung tak ada duit. Jadi kata baginda Nabi, ada malaikat yang akan berdoakan siapa yang dikurniakan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menginfakkan harta itu pada jalan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat tadi berdoa, semoga Allah lebihkan lagi ganjaran kepada orang yang menginfakkan harta tadi. Dan malaikat yang satu lagi pula, dia akan mendoakan, minta kepada Allah supaya diberikan kecelakaan kepada orang yang kikir, orang yang kedekut dengan harta yang Allah kurniakan kepada dia. Sebab tu bila ada ni kita kena berkongsi lah, bagi. Tak banyak, sedikit. Lebih-lebih lagi ni Ramadan nak datang. Rasulullah seorang manusia yang sangat dermawan.
Tetapi lebih dermawan lagi Nabi, lebih pemurahnya lagi Nabi SAW disebut oleh para sahabat bila ketika mana datangnya bulan Ramadan. Bulan tak Ramadan ni pun bulan-bulan biasa, Syaban dah pemurah dah. Tapi bila datang Ramadan, lebih pemurah lagi baginda Nabi SAW. Kita hari ni banyak cara boleh buat. Bazar Ramadan kan banyak. Belilah ke bazar Ramadan tu. Bila beli dekat bazar Ramadan, paling tidak membantu orang berniaga. Satu. Beli tu, walaupun kita tak makan, belilah sedekahkan kepada orang lain. Sebab isteri kita malas nak buat. Ni isteri tempat lain lah. Yang sini insyaAllah isteri semua rajin-rajin. Ya. Hari pertama buka puasa cokodok. Hari kedua cucuk bom cokodok. Hari ketiga lemping pisang. Lebih kurang macam cokodok. Itu lah. Tengok buku resepi penuh. Ya. Tak apalah. Ada juga rezekinya daripada tak ada. Jadi kita nak sebutkan bahawa kita banyak cara yang kita boleh buat. Cuma bazar Ramadan ni kadang-kadang itulah. Tiap-tiap tahun benda yang sama kita sebut. Kesian. Yang nak pergi bazar Ramadan kadang-kadang Pak Imam Tok Bilal nak pergi beli. Tapi itulah bila sampai sana dah pahalanya jatuh gedebuk-gedebak. Sebab apa? Nak beli air kelapa dia tengok buah kelapa orang lain punya. Macam hari ini sebab tu saya sebut Pak Din ni ada mana ni Pak Din? Tadi Pak Din kata TikTok pula lagi. Sebab tu saya sebutkan, saya kata kalau boleh waktu bulan Ramadan ni, mereka yang rajin upload dalam TikTok tu, tolong kena jagalah. Janganlah upload gambar yang terencap lompat-lompat macam ngengkera, tunjuk bontot kat orang. Lebih kesian lagi sebab yang tunjuk tu kadang-kadang isteri orang. Ni nak masuk ni, dia sebut apa? Nabi sebut tadi apa? Iaitu diharamkan syurga bagi orang yang kedekut dan orang yang meninggalkan tak nak bayar zakat. Dan juga kata Nabi ditulis di sana antara yang diharamkan juga adalah orang yang dayus. Dayus ni apa? Orang yang mana dia biarkan ahli keluarga dia buat benda-benda mungkar tapi dia diam diri. Itu dayus. Masyarakat kita dayus ni kalau suami tu isteri dia bergaduh, mai pula suami orang lain lempang isteri dia. Dia tak berhenti dayus hang. Apa teruk sangat dayus sampai jantan tu mai pukul bini hang tak berani lawan. Yang tu bukan dayus, tu penakut. Dayus ni dia biarkan isteri dia buat mungkar, dia diam, tak berani kata apa. Anak mendedahkan aurat, diam, tak berani kata apa. Dayus. Sebab tu disebut oleh baginda Nabi dalam hadisnya, iaitu orang yang dayus, iaitu mengetahui akan isi rumahnya berzina, maka ia diam. Dia biar je, tak apalah, macam mana. Dia anggap begitu. Sebab tu dalam konteks ini kena jaga. Jangan bakhil, jangan tak membayar zakat, jangan dayus. Sebab semua itu perkara-perkara yang mengundang kita supaya termasuk di kalangan orang yang ditolak sebagai penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang bakhil akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala awal lagi, iaitu pagi-pagi hari dah ada malaikat akan melaknat dia. Jadi sebab tu kena letakkan diri kita ni sebagai orang yang orang katakan bersedekah, orang yang menginfakkan dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Kalau kita tengok satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni tuan-tuan, tak tahulah saya pernah sebut atau tidak. Abdullah ibn Mas'ud ni bila mana dia masuk saja Islam, tak lama kemudian dia pergi jumpa Rasulullah. Dia jumpa Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak berkhidmat denganmu. Berilah aku berkhidmat kepadamu." Dia tinggal profession dia sebagai pengembala kambing. Dia pergi duduk dengan Nabi, nak jadi pembantu Nabi. Nabi nak keluar, dialah tukang ambil tongkat. Dialah tukang ambil siwak. Dialah tukang letak kasut. Sehingga kan Abdullah ibn Mas'ud ini diberikan gelaran, iaitu sebagai orang katakan sahibus sirri. Sebagai orang sahibus sirri Rasulullah. Sebagai orang yang
menjadi kepercayaan sebab menjaga rahsia-rahsia Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia boleh masuk kamar Nabi. Nabi tidur, dia boleh kejutkan Nabi. Orang lain tak berani, tapi dia boleh dapat kebenaran daripada Rasulullah. Itu kelebihan dia. Kemudian dia bantu banyak benda-benda yang mana Nabi nak buat, semua dia bantu. Sehingga kan dia ni hidupnya sampai di zaman Saidina Uthman. Hidup dia sampai di zaman Saidina Uthman. Tak pernah ambil gaji, tak pernah ambil upah. Dia berkhidmat sungguh dengan Nabi. Dan dia pernah sebut kata dengan Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata, aku tahu tentang ayat suci Al-Quran itu, setiap huruf itu aku tahu, dan dia turun itu atas sebab apa. Asbabun nuzul semua dia tahu. Andai kata ada orang yang mengetahui lebih daripada aku tentang Al-Quran, aku akan cari orang tu, aku akan belajar dengan dia. Dia cari orang tu, dia belajar. Tu sahabat Nabi. Kita hari ni, kalau aku tahu ada orang lebih pada aku, siap kau, aku santau kau. Aku tengok kedai kau laris pada kedai aku, siap aku cari orang tutup kedai kau. Bukan tutup pakai gangster 3 line 4 line, tak. Cari pakai guna jin ke apa dah, halang kat depan tu, siapa tak nampak kedai. Itu kelebihan orang Melayu, nasib baik untung jauh. Dia kata, kalau ada orang lebih pandai pada aku tentang Al-Quran itu, aku akan cari, aku akan belajar. Bukan dia bangga diri, tidak, tapi dia nak cari ilmu supaya penuh berhubung dengan Al-Quran. Sampailah di zaman Saidina Uthman. Jadi kita katakan dia hidup di zaman tu, bila dia jatuh sakit, khalifah bagi tahu kepada dia, Saidina Uthman bagi tahu kepada dia, nak tak dalam keadaan kamu macam ni, aku perintahkan supaya orang keluarkan gaji yang kamu tak pernah ambil itu, perintahkan orang keluar datang bagi kepada kamu, sebab kamu sakit ni, perlukan duit, perlukan rawatan sebagainya, jadi mungkin kamu perlukan. Dia kata tak perlu, aku tak perlukan semua itu, sebab aku berkhidmat kepada Nabi mencari redha, dan aku buat amalan cari redha Allah, bukan nak cari harta dunia. Kata khalifah kepada dia, kalau kamu tak perlukan, mungkin anak kamu perlukan. Jadi kita keluarkan, bagi kepada anak kamu. Dia kata, anak-anak aku juga tidak perlukan semua. Kenapa kamu kata begitu? Sebab dia kata, aku pernah mendengar Nabi SAW mengajar kepada aku, dan aku ajarkan kepada anak-anakku. Setiap hari aku ajarkan anak-anakku supaya setiap hari menjadi amalan mereka akan membaca surah Al-Waqi'ah. Kerana baginda Nabi SAW menyatakan, siapa yang mengamalkan surah Al-Waqi'ah, maka Allah akan mendatangkan kecukupan rezeki untuk dia. Aku tak bimbang anak aku tak ada duit, kerana rezeki Allah akan ada. Tengok didikan. Kita hari ini, kita kurang, pandai tak baca Quran? Tak berapa pandai, tak apa, baca perlahan. TikTok pandai buat tak? Pandai, itu bagus. Kalau kamu buat banyak-banyak akaun TikTok, buat akaun YouTube, jadi YouTuber bagus-bagus, pendapatan tinggi, dia duduk gaduh yang tu, anak tak boleh baca Quran, tak apa. Itu kesilapan kita pada hari ini lah. Apa kata dia? Dia pernah suatu ketika, Abdullah bin Mas'ud ni, suatu ketika dia datang daripada satu tempat bersama dengan satu jamaah, nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Baitullah. Oleh kerana hari pada malam tu hari yang sangat gelap, tiba-tiba sampai ditahan oleh pengawal Saidina Umar. Tanya, ni siapa ni? Sebab tak nampak dalam keadaan gelap. Rombongan pada mana ni? Nak pergi ke mana? Maka rombongan tu kata, kami nak pergi ke Baitullah, rumah tua, ke Baitullah. Lalu kata Saidina Umar kepada pengawal dia, cuba tanya, ada tak di kalangan mereka ni orang yang mahir tentang Al-Quran? Maksudnya, ada tak orang yang mahir tentang ilmu?
Maka pengawal dia pun tanya, ada tak di kalangan kamu yang datang ni? Sebab gelap tak nampak. Ada tak di kalangan kamu ni yang mahir tentang Al-Quran? Ada. Bila kata ada, Saidina Umar uji. Dia beritahu pada pengawal, cuba tanya tengok. Dalam banyak-banyak ayat suci Al-Quran ni, ayat mana yang paling mantap sekali? Yang paling kukuh sekali ayat mana? Maka jawab Abdullah ibn Mas'ud. Sebab tak nampak dengan suara tu. Dia kata ayat yang paling kukuh sekali adalah ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Tuan-tuan hafal tak ayat tu? Hafal. Semua tak hafal belakang. Itulah ayat yang paling kukuh. Ayat mana? Ayat yang disebutkan di sana, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Allah itu Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Baru disebut itu baru kita perasan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kan Allah tak tidur. Nak tidur macam mana, mengantuk pun tidak. Itulah ayat yang paling kukuh. Saidina Umar kata, ya betul. Tanya lagi, satu-satu, semua boleh jawab. Pelik Saidina Umar kata. Ni semua ayat Quran tanya, dia tahu. Aku rasa ni orang ni, dia kata. Cuba tanya tengok, ada tak di dalam kumpulan kamu ni Abdullah ibn Mas'ud? Lalu mereka kata ada 4. Tu dah semua dia tahu. Sebab dia memang tahu semua tentang Al-Quran. Itu kelebihan sahabat. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud ni? Dalam bab berkaitan dengan kedekut ni. Kata Abdullah ibn Mas'ud, dia kata Nabi SAW pernah bersabda, mengingatkan, jangan kamu merasa iri hati, kata dia, melainkan kepada 2. Kepada 2 orang ini kamu boleh. Siapa dia? Yang pertama sekali kata dia, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan harta, lalu dia belanjakan pada jalan yang hak, pada jalan yang benar. Orang begini kamu iri hati tak apa. Tengok di kalangan jamaah kita ni, dia ni orang yang ada harta sikit, tapi ya Allah pemurahnya, dermanya sentiasa. Tak bagi banyak, bagi sikit, tak bagi sikit, bagi banyak, tapi tak pernah nak menyimpan. Orang katakan bila orang datang, maka dia tak akan beri orang tu pulang dalam keadaan yang hampa. Dia akan berikan. Orang begini kita boleh iri hati. Bukan iri hati, tak boleh dia ni. Cari jalan kita ketuk dia begini. Tak, iri hati maksudnya kita cari jalan macam mana aku pun nak jadi macam dia, supaya dikurniakan harta boleh kita manfaatkan seperti mana dia. Itu boleh. Yang kedua kata dia, iaitu orang yang dikurniakan ilmu. Allah berikan kepada dia ilmu, dan ilmu itu dia manfaatkan, dia ajar kepada orang pada jalan yang hak, jalan yang benar, dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia dapat ilmu, dia cari keuntungan duniawi. Itu dalam bab ni ustaz-ustaz kena jaga. Dia bagi kuliah ke orang je. Dia tak tahu banyak hadis mengingatkan tu. Banyak hadis yang disebut tentang orang yang mencari ilmu. Awal lagi masuk universiti dah mula dah. Ni masuk ni, nak masuk bidang ni, bidang syariah lah kot. Bidang syariah ni besok boleh jadi tok qadi ataupun jadi hakim. Jadi hakim mahkamah tinggi lah sikit gajinya. Dia belum apa lagi, dia dah kira gaji dah. Belajar cari kira gaji. Ambil bidang ni lah, bidang kejuruteraan ni. Bidang ni tak ramai orang, jadi besok kita boleh demand gaji tinggi sikit. Dia cari ilmu tu awal lagi dah. Dia fikir tentang dunia, bukan cari redha Allah. Ni banyak berlaku. Dalam bidang-bidang lain berlaku, dalam bidang agama pun sama. Sebab tu bila duduk di pejabat agama, tuan-tuan, ada saja bila ada je buka jawatan baru, pakat mohon habis, yang duk kerja dia mohon lagi. Dia duduk di S17, ada jawatan baru pula buka lagi, upgrade sikit, dia minta. Padahal jawatan yang dia duduk tu pun buat kerja pun malas. Kira nak naik pangkat, tapi tak nak buat kerja.
Ni ramai juga, ni bukan tempat lain. Ni kan, saya kira ni di Jabatan Agama, sebab dulu kita di sana kita tahu ramai nakkan jawatan tapi tak nak kerja. Yang tu pergi cek yang jaga bahagian penyelidikan di pejabat agama daerah. Berapa kali hampa turun main cek dekat pasar pagi, tengok orang sembelih ayam. Memanglah yang sembelih tu orang Islam, tapi betul ke cara dia sembelih? Prosesnya tu betul ke? Tak boleh pergi lah Ustaz, selalu pergi kotor situ. Kita pakai smart. Besok smart sekarang, besok di akhirat tak smart. Sebab kita duk jaga sangat. Padahal kadang-kadang yang jaga bahagian penyelidikan tu, tanya dia, kamu pergi tengok orang sembelih? Kamu pernah sembelih tak? Tak pernah. Dia pun tak pernah sembelih. Macam mana nak ni? Kena hati-hati dalam tu. Baik, sambung balik kita tengok. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, barang siapa mengeluarkan zakat, harta dia cukup dengan manis hati. Maksudnya dia rela. Dia keluarkan zakat tu dengan kerelaan hati, dan dia tahu itu suatu benda yang wajib dilaksanakan. Maka dinamakan akan dia pada langit dunia itu orang yang mulia. Bila mana dia keluarkan zakat, dia tak simpan ni hak orang, dia tahu ni tanggungjawab yang mesti dilakukan dengan rela hati, maka dia dinamakan pada langit dunia itu orang begini sebagai orang yang mulia. Dan pada langit yang kedua, dinamakan akan dia akan orang yang taat. Orang yang taat ni, taat perintah Allah. Sebab tu dia tak peduli sama ada dia rasa kekurangan pada dia ataupun tidak, tapi oleh kerana tu hak orang, tanggungjawab yang mesti dilunaskan, maka dia akan keluarkan. Taat dia. Kadang-kadang nak keluar tu rasa sayang dia, tapi oleh kerana taat dia perintah Allah, dia keluarkan. Maka dinamakan sebagai orang yang taat. Dan pada langit yang pada langit kedua, langit yang keempat, mana pergi langit ketiga ni? Hilang bintang tu. Mata saya yang tak nampak. Dan pada langit yang keempat dinamakan akan dia orang yang berbuat bakti. Buat bakti, kenapa dibuat bakti? Berbakti pertama sekali bila dia mengeluarkan zakat, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bila keluarkan zakat tu dibersihkan, ambil daripada harta itu untuk bersih. Bersihkan diri dia supaya sentiasa harta yang tinggal kepada dia yang akan dinikmati oleh ahli keluarga, anak isteri dia adalah harta dia, bukan harta yang bercampur dengan hak orang. Dalam masa yang sama juga, apabila dia keluarkan zakat itu, maka dia menyampaikan balik hak orang. Bila dia menyampaikan balik hak orang, walaupun hak orang itu, tetapi dalam keadaan sedemikian kita lihat seolah macam dia berbakti kepada masyarakat dan orang sekeliling. Maka sebab itu dia juga dikenali sebagai orang yang berbuat bakti. Dan pada langit yang kelima, dinamakan akan dia akan orang yang diterima ibadahnya. Ini yang kita harapkan sangat tu. Ibadah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang buat, sebab ada hadis-hadis yang lain disebutkan bahawa andai kata kita beribadah, dalam ibadah kita itu sama ada pakaian yang kita pakai, apa juga yang kita gunakan, tetapi di situ termasuk dengan harta yang haram, akan menyebabkan amalan kita tertolak. Tapi bila mana kita mengeluarkan zakat, maka dinamakan di situ sebagai orang yang diterima ibadahnya. Dan pada langit yang keenam, dinamakan akan dia sebagai orang yang pelihara akan hartanya. Ialah dia peliharalah, dia jaga harta dia supaya harta tadi tidak bercampur dengan harta orang lain. Jaga betul-betul harta yang ada tu, baru betul harta dia. Ini tak, kadang-kadang duk jaga tu harta orang. Jaga harta orang ni dia kena jaga betul lah, amanah. Kalau orang minta, kena bagi balik. Itu yang duk kelang kabut ni. Ramai duk minta dah 10k ni. Duk minta dah duit 10k. Dia duk tahan gitu, dia kita tak boleh. Kalau kita bagi besok, masa depan tuan-tuan besok. Masa depan kita pula engkau duk sibuk. Jaga masa depan kau je lah. Ya.
Hak orang tu bagilah, tapi siapa yang dapat duit 10k tuan-tuan, sebelum nak buat apa-apa jangan lupa bayar zakat dulu. Zakat dulu. 10k bukan banyak pun, lebih kurang dalam RM250 je. 1/40. Mudahnya begitu, 1/40. Takkan 10k keluar 250 tak nak keluarkan, bayarlah itu supaya kita dapat tu betul-betul yang kita punya. Sebelum dikeluarkan, memang duit KWSP itu nama kita, tapi tak boleh keluar zakat lagi sebab tak cukup syarat. Tak cukup syarat apa? Tak sempurna milik. Bila dah dapat keluar, baru sempurna milik. Sebelum tu nama kita tapi tak sempurna lagi sebab orang dah pegang tak habis-habis. Bila dah keluar, barulah sempurna milik, jadi keluarkan zakat. Jangan duk kira nak buat beli tu beli ni, zakat dululah. Jadi terpeliharalah harta dia. Dan pada langit yang ketujuh, dinamakan akan dia orang yang diampun akan sekalian dosanya. Inilah yang paling besar harapan kita, iaitu semoga Allah SWT ampun segala dosa-dosa kita. Kalau tidak, kita masih lagi duk menanggung. Dosa ni duk tanggungnya buat apa? Kita nak semoga Allah ampunkan dosa kita. Itu sebabnya Ramadan ni tuan-tuan kena manfaatkan betul. Dari segi kita bersedekah, dari segi kita mengharap keampunan daripada Allah, semua kena manfaatkan betul-betul ruang waktu yang ada yang Allah beri Ramadan ini. Dan kita diminta supaya dipertemukan Ramadan dengan kita. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, puasa dengan keimanan, dengan pengharapan. Harap apa? Harap Allah ampunlah. Allah ampun dosa kita, Allah terima ibadah kita, itu yang kita harap. Ghufira lahu, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ruang yang sangat luas untuk kita bersedekah. Ruang yang sangat banyak untuk kita mencari keampunan Allah SWT. Jangan kita biarkan Ramadan itu lalu dalam keadaan yang mana kita masih lagi bergeluman dengan dosa dan maksiat. Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim, Nabi pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Nabi, wahai Ali, orang yang pemurah itu, kata dia, adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah. Rabbi terkejut. Sebaik kita bukan khalaqah. Sangat dekat dengan rahmat Allah, dan sangat dekatlah dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Nabi, wahai Ali, itu wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, jadilah orang yang pemurah, kerana orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat, dekat dengan syurga Allah. Sebaliknya, janganlah kamu menjadi seorang yang kedekut, yang bakhil, kerana orang yang bakhil itu, kata Nabi, dia akan jauh daripada Allah, jauh daripada rahmat Allah, tetapi dekat dengan azab Allah. Itu pesanan yang diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Jadi kita tengok banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang berkenaan dengan kelebihan bersedekah, bagaimana pula peringatan yang berkaitan dengan bahaya ataupun orang katakan malapetaka yang akan menimpa bagi orang yang kedekut, yang bakhil. Maka kita manfaatkanlah dengan peninggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai orang yang duduk di dalam aliran mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Sahabat-sahabat Nabi ini, sebab tu Nabi dah sebut, jangan kamu menghina sahabat-sahabat aku. Nabi pesan. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan secara tak langsung menghina sahabat, secara tak langsung, sedar atau tidak kita tak tahulah, tapi kadang-kadang kita diajar supaya menjadi orang yang menghina sahabat Nabi. Banyak sejarah-sejarah kalau kita tengok. Dulu kita dah sebut, orang belajar tingkatan 4, tingkatan 5, kalau belajar tentang perang Siffin, belajar tentang peperangan Siffin, automatik akan hina sahabat Nabi. Siapa yang kita hina? Muawiyah. Dalam soalan keluar,
Kenapa berlakunya peperangan Siffin? Kerana Muawiyah berebut nakkan jawatan khalifah, akhirnya berlaku perang saudara dengan Saidina Ali. Jadi yang buruknya siapa? Muawiyah, sebab nak jawatan khalifah. Berlaku peperangan Jamal antara tentera yang dipimpin oleh Saidina Ali bertembung dengan tentera yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Takkan dua-dua betul. Kalau dua-dua betul, takkanlah nak bergaduh, Ustaz. Mestilah ada yang tak betul. Siapa yang tak betul? Waktu tu siapa khalifah? Saidina Ali. Kalau macam tu, isteri Nabi lah tak betul. Sedap kau cakap isteri Nabi tak betul. Hina isteri Nabi. Neraka dah. Kalau macam tu, isteri Nabi betul lah, Ustaz. Sebab dia Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Yang tak betul Saidina Ali. Saidina Ali pula tak betul. Menantu Nabi. Kena kita. Tu yang keluar peribahasa Melayu tu, ditelan mati mak, diluah mati bapa. Sepatutnya kalau kita baca sejarah tu yang betul sebenarnya, berlakunya peperangan Siffin, berlakunya peperangan Jamal, ini adalah angkara siapa? Bukan angkara Muawiyah gilakan kuasa khalifah. Bukannya sebab tidak nak beri bai'ah kepada Saidina Ali sehinggakan Aisyah bawa tenteranya datang. Bukan. Tetapi semua ini berlaku adalah angkara daripada tiupan-tiupan ataupun jarum-jarum yang dimasukkan oleh seorang yang namanya Abdullah ibn Sabah. Siapa Abdullah ibn Sabah? Syiah. Dia hantar orang pergi cucuk sikit dekat Muawiyah, cucuk dekat Ali. Akhirnya bergaduh. Pergi cucuk kepada Saidina Ali punya tentera, pergi cucuk dekat tentera yang ada di bawah pimpinan isteri Nabi Ummul Mukminin Aisyah. Akhirnya bertembung. Dia kata puak Ali menyerang kami terpaksa mempertahankan. Ali pula kata puak isteri Nabi Ummul Mukminin datang menyerang kami kena mempertahankan. Rupa-rupanya yang serang menyerang tu adalah daripada Syiah. Kita burukkan sahabat Nabi, burukkan isteri Nabi. Kalau kita baca di dalam peperangan Siffin yang sebenar, sebab peperangan Siffin ni akhirnya kalau kita pernah baca sejarah tu, akhirnya Al-Quran dijulang kan. Bila Al-Quran dijulang, berhenti gencatan senjata. Lalu Saidina Ali kena hantar wakil untuk pergi orang katakan berbincang, musyawarah. Saidina Ali ni sebenarnya dia lebih suka dipilih di situ adalah Abdullah ibn Mas'ud. Tapi oleh kerana dia punya orang dia yang ramai-ramai itu kata, wahai Ali, kami rasa yang lebih sesuai adalah Abu Musa al-Asy'ari. Pilihlah Abu Musa sebab dia ni orang tua berpengalaman. Saidina Ali nak Abdullah, tapi oleh kerana orang dia nak begitu, Saidina Ali ni tawaduk. Kita ikut keputusan ramai, tak apalah. Abu Musa pun Abu Musa lah. Manakala Muawiyah pula, dia ambil wakil dia itu adalah Amru. Dia ambil Amru al-As pergi. Bila mesyuarat, dah di sana dia buka pula satu cerita baru. Cerita apa? Nak bagi hina sahabat lagi. Dia kata bila nak mesyuarat, nak naik itu, Amru jumpa dulu dengan Abu Musa. Dia kata, wahai Abu Musa, kita ni sebenarnya sama-sama Islam. Yang kita nak bergaduh buat apa? Yang kita nak bergaduh ni apa punca sebenar? Punca sebenarnya kerana kita ada dua orang nak jadi khalifah. Satu Saidina Ali dah jadi khalifah. Yang kedua Muawiyah pun mengaku jadi khalifah. Jadi tindakan sebaik-baiknya adalah untuk leraikan perbuatan ini, kita kena turunkan dua-dua ini daripada jawatan khalifah, kemudian baru kita lantik semula seorang saja jadi khalifah. Lalu Abu Musa kata, memang betul, aku setuju. Lalu kata Amru, oleh kerana kamu sebagai orang tua, aku raikan kamu. Jadi kamu naik dulu ke pentas. Kamu naik, kamu buat pengumuman, aku wakil Ali, jadi aku dengan ini buat keputusan, kita pecat dan kita turunkan Ali sebagai khalifah. Nanti baru kita lantik baru. Itu persetujuan asal. Jadi naiklah pula Amru.
Amru naik atas pentas, Amru kata, tuan-tuan, seperti mana yang disebut tadi, kita bergaduh ni sebenarnya bukan sebab apa, sebab dua-dua orang nak jadi khalifah. Jadi kita kena pecatlah seorang, tinggallah seorang, boleh jadi khalifah, baru tak bergaduh. Tuan-tuan dah dengar kan tadi, Abu Musa, dia dah pecat Saidina Ali daripada jawatan khalifah. Maka dengan ini aku kekalkan Muawiyah menjadi khalifah. Politik dia. Akhirnya orang kata apa? Rupanya penipu juga Amru ni. Hina sahabat Nabi lagi. Cerita sebenarnya bagaimana? Cerita sebenarnya, kenapa Muawiyah bergaduh dengan Saidina Ali? Ni cerita yang sebenar. Kena baca dalam hadis. Baca dalam riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari. Sebenarnya Muawiyah ini yang dia bergaduh dengan Saidina Ali bukan sebab nak jawatan khalifah. Itu kena clear dulu. Kalau tidak, kita akan hina Muawiyah. Hina Muawiyah, hinalah sahabat Nabi. Bila hina sahabat Nabi, Nabi kata siapa menghina sahabatku seperti mana menghina aku. Tuan-tuan sanggup hina Nabi? Sebenarnya Muawiyah, dia yang duk nampak berperang, bergaduh dengan Saidina Ali ni bukan sebab jawatan khalifah. Dia menuntut qisas, pembunuhan terhadap Saidina Osman. Kerana apabila Saidina Osman dibunuh, pembunuhnya belum dijatuhkan hukuman. Jadi dia minta tuntut supaya tidak diberi bai'ah dulu kepada Ali selagi mana Ali tidak menjatuhkan qisas. Kerana apa? Kerana Saidina Osman dengan Muawiyah sepupu. Jadi aku ni waris. Bukan waris nak jadi khalifah tu. Aku ni waris terhadap Saidina Osman, maka aku akan menuntut qisas. Tapi sampai hari ini Ali belum lagi menjatuhkan hukuman kepada pembunuh Osman. Bila datang orang tanya kepada Amru ni kan wakil Muawiyah saya sebut tadi. Wakil Muawiyah. Bila mana Muawiyah jadi khalifah, patutnya Amru ni dapat jawatan hebat lah macam saya lah. Saya jadi wakil calon kepada Haji Kasim. Haji Kasim jadi menteri besar. Wakil calon tak dapat jawatan. Begitulah contohnya. Amru ni dulu wakil kepada Muawiyah. Bila mana Muawiyah menjadi khalifah, Amru menjadi gubernur. Marah dia. Duk, sudahlah tu, dia kata berhentilah. Baru sikit lagi nak tutup. Takut tak selesai kat sini. Sampai sini kita duk ni sahabat lagi. Apabila Muawiyah menjadi khalifah, Amru menjadi gubernur. Dia menjadi gubernur di Mesir. Tiba-tiba Muawiyah pecat Amru. Aku wakil kau pecat aku. Kalau kita begitu. Bila dah kena pecat dengan Muawiyah sebagai gubernur, orang pergi terus jumpa Amru. Biasalah. Zaman dulu dah ada dah kaki cucuk jarum ni. Dia pergi jumpa Amru. Dia kata, Amru, kami nak tanya engkau. Yang dulu waktu kau naik mesyuarat dengan Abu Musa al-Asy'ari itu, kamu bincang apa? Dia kata, wallahi, aku berbincang dengan Abu Musa tidak ada kaitan langsung tentang jawatan khalifah. Yang aku bincang adalah tentang bagaimana nak beri bai'ah atau tidak, ataupun bagaimana kita nak usulkan supaya berlakunya qisas terhadap pembunuhan Saidina Osman. Tak tersentuh langsung tentang khalifah. Lepas tu orang tanya pula Abu Musa yang wakil Saidina Ali tu, wahai Abu Musa, Muawiyah ada datang jumpa kamu itu hari, ada pujuk kamu. Dia pujuk apa? Untuk pujuk kamu mengakui bahawa Muawiyah ni selayaknya jadi khalifah kan? Dia kata tidak. Muawiyah datang jumpa aku tidak pernah pujuk untuk aku akui dia sebagai khalifah. Malah apa kata Muawiyah kepada aku? Ali lah orang yang paling berhak mendapat jawatan khalifah. Tengok. Muawiyah sebut macam tu, kita kata Muawiyah gila kuasa. Muawiyah kata Ali lah yang lebih berhak daripada aku untuk memegang jawatan khalifah. Tetapi aku minta kepada kamu wahai Abu Musa al-Asy'ari supaya kamu bagi bai'ah kepada aku untuk kita sama-sama minta kepada Ali supaya Ali menjatuhkan qisas kepada pembunuh Saidina Osman.
Yang ni tak ada dalam silibus pelajaran SPM. Akhirnya anak-anak kita mau tak mau nak dapat grade 1 cemerlang pengetahuan agama Islam, kena tulis dalam jawapan berlakunya peperangan sifin kerana Muawiyah gilakan jawatan khalifah, sedangkan khalifah dipegang oleh Sayyidina Ali. Jadi anak kita kenalah hina sahabat Nabi. Siapa yang kena ubah? Menteri Pendidikan lah kena ubah. Nak buka tinang kui, buka tikui. Dia bagi anak orang Islam hina sahabat Nabi buat apa? Tukar seorang menteri pelajaran. Duduk macam tu. Sekian dimaklumkan. Jadi kita tangguh sehingga berjumpa pada waktu yang diizinkan oleh Allah kalau umur panjang selepas Ramadan aku. Ya. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fahim fiddin. Ya Allah, fahamkan kami semua ya Allah tentang agamamu. Permudahkan bagi kami ya Allah dalam melaksanakan segala tuntutan ibadah yang difardukan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kurniakan kepada kami kesihatan yang baik agar kami dapat menyempurnakan segala titah perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhilah kami daripada segala perkara yang membawa kepada kesyirikan ya Allah. Hampirkan kami kepada redha-Mu ya Allah dan temukan kami dengan Ramadan al-Mubarak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami yakin benar yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayat dengan kalimah la ilaha illallah dakhala al-jannah, dikurniakan syurga olehmu. Maka kami merayu kepadamu ya Allah, jadikanlah diri kami, kedua ibu bapa kami, seluruh ahli keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir bersama juga dengan ahli keluarga masing-masing, seluruh umat Islam yang berada di sekitar Tamhil, seluruh umat Islam yang berada di serata dunia. Jadikan kami dan juga mereka ya Allah di kalangan hamba-Mu yang Kau berikan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimah syahadah ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir, lalu Kau redha dan kurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.